Assalamualaikum, jumpa lagi kita dalam tingkatan 1 bab 5 ungkapan algebra bab 4. Dan kali ini kita nak buat asas aritmetik bagi operasi darab dan bahagi serta gabungan dalam ungkapan algebra. Jadi sebelum kita tengok soalan, tanpa buang masa kita lihat dulu hukum-hukum di dalam ungkapan algebra yang kamu kena faham terlebih dahulu. Yang ni memang selalu pelajar keliru lah. Pelajar-pelajar yang sepanjang pengalaman saya mengajar sampai tingkatan 5 mudah lagi keliru benda ni. Jadi saya nak ulang benda ni sebelum kita masuk contoh soalan. Kalau X tambah X, maksudnya jawapan ni adalah 2X. Ya. Kalau X kuasa 2 tambah X tak boleh digabungkan kerana sebutannya adalah berbeza. Jadi jawapannya adalah tetap sama. Kalau X darab X adalah X kuasa 2. Beza ni tambah dapat 2X. Ni darab jadi X kuasa 2. Lain ya. X kuasa 2 darab X kuasa 2. Apabila dia adalah operasi darab, jadi kuasa di atas ni kita tambahkan dia. X 2 tambah ni kerana operasi darab di sini 2. Jadi akan dapat X kuasa 4. Kalau operasi bahagi pula, X kuasa 4 bahagi X kuasa 2, ni adalah operasi bahagi kan? Ni adalah operasi bahagi kan? Jadi, kita punya kuasa tu, kita kena tolak. 4 tolak 2. Jadi, X kuasa 2. Ya, ini sebenarnya hukum indeks. Kamu akan jumpa dalam tingkatan 3 lagi nanti. Dalam tajuk indeks. Tapi, dalam tingkatan 1-2 juga, kamu perlu kenal juga pasal indeks ni. Sebab dia ada dalam tajuk ungkapan algebra. Jadi saya perkenalkan hukum ni bagi memudahkan kamu faham kenapa macam tu operasinya bila kita jumpa soalan yang ada kuasa macam ni. Ingat kalau tambah maksudnya jadi 2X. Kalau sebutan berbeza kita tak boleh nak gabungkan dia kerana sebutan berbeza. Kalau darab X darab X, X kuasa 2 berbeza tambah dengan darab. Kalau kuasa ni X kuasa 2 darab X kuasa 2, nombor kuasa di atas ni kita tambah. Kalau X kuasa 4 bahagi X kuasa 2, bahagi ni menyebabkan nombor kuasa di atas ni kena tolak. Ya? Jom kita tengok soalan pula. Tengok operasi darab dahulu. Pertama adalah 3Y kuasa 2 darab 5Y kuasa 3. Okey, boleh keluar soalan macam ni. Maksudnya 3 darab 5. Jadi Y ni sebab dia darab, jadi kuasa ni kita tambahkan dia. Jadi 3 darab 5, 15. Y kuasa 5. Soalan yang kedua, dia ada dua kurungan macam ni kerana dia masing-masing ada simbol negatif kat dalamnya. Negatif 5 RS kuasa 2. Darab negatif 4 R kuasa 3. Okey, kita darab dulu. Negatif 5 darab negatif 4. R dengan simbol R. R. Okey. Kalau R maksudnya R kuasa 1 Kalau R maksudnya R kuasa 1. Jadi 1 tambah sebab operasi darab ni 3. S kekalkan. Ya. Jadi jawapan dia kat sini negatif 5 darab negatif 4 20. R kuasa 4 S kuasa 2. Faham? Jelas? Jom kita tengok operasi bahagi pula. Untuk operasi bahagi pula, macam kita belajar tadi, nombor kuasanya perlu ditolak. Perlu ditolak
Jadi kita susun dia macam ni. First step kita susun dulu macam ni. Per 5xy kuasa 2. Bahagi tu per lah. Kemudian, saya sambung sini sambung sini Kita boleh potong. Sifir 5. Jadi kat sini kita tulis 2. X. Kan bahagi kan? Jadi X ni tolak sini. Sebab ni X saja. Jadi kita tulis. X kuasa 1 lah. 3 tolak 1. Y tu 4 tolak 2. So kita dapat 2 X kuasa 2 Y kuasa 2. Okey. Faham? Ini pakai sifir 5 je potong. Kalau dah tak ingat sifir beria, pakailah kalkulator. Tapi mudah sangat sifir ni, potong je macam tu. Nanti 2, dapat 2 kat sini. 3 tolak 1, kita dapat 2. 4 tolak 2, dapat 2. Jadi 2x kuasa 2, y kuasa 2. Seterusnya adalah 20R kuasa 3, S kuasa 2T, bahagi dalam kurungan 2, negatif 4, RST kuasa 5. Okay, first kita susun dulu. Okay, kemudian kita boleh potongkan pakai sifir 4. Negatif, jangan lupa simbol negatif. Kemudian R, 3 tolak 1, iaitu 3 tolak 1, S, ni 1 kan? 1 tolak, 1 ke? Oh, sorry, ni 2. 2 tolak 1, T, 1 tolak 5. So, kita akan dapat negatif 5. R kuasa 2, S kuasa 1, T kuasa negatif 4. So, disebabkan 1 ni, kita tak payah tulis pun dalam ungkapan algebra ni. Kita tulis S saja. 1 punya simbol dia tak payah tulis. Boleh negatif 5, R kuasa 2, S. Okay. T ni, sebab punya kuasa adalah negatif. Jadi, kita pindahkan T ni ke bawah. Kerana dia ada kuasa dia negatif. Jadi, kuasa ni dah tak ada simbol negatif, jadi 4 sahaja. Okey, dia kat sini lain sikit sebab bila kamu jumpa kuasa tu negatif, maksudnya kedudukan dia di bawah. Kalau di kuasa dia positif, maksudnya kedudukan dia di atas. Jadi terus automatik duduk bawah dan simbol negatif pada T tu, kuasa negatif 4 tu dah tak ada, tinggal T kuasa 4. Jadi jawapan dia adalah negatif R kuasa 2S per T kuasa 4. Jelas? Okey, ini potong je macam biasa. 3 tolak 1, 2 tolak 1, T. Yang ni simbol S ni, tulis je S dia. Tak perlu tulis kuasa 1. Kalau ada negatif, letak bawah. Jom kita tengok operasi gabungan. Yang ini saya gabungkan. Saya gabungkan untuk operasi darab dan juga operasi bahagi. So, kalau keluar soalan macam ni, kita susun je macam biasa. 3xy darab 6xy kuasa 2 per 4xy kuasa 5. Jadi 3 darab 6, 18. X kamu ni, kat sini kan 1. 1 tambah 1. So, ini Y. 1 tambah 2. Kekalkan lagi, tulis balik. So, dia akan jadi, kat sini kita selesaikan 18, X kuasa 2, Y kuasa 3, per 4, X, Y kuasa 5. Tak habis lagi ni. Yang ni kita dah selesaikan yang atas. Yang bawah, over bahagi. Sekarang kita selesaikan. Jadi, bila bahagi, kita boleh potong. Sifir 2. Ni 9, sini 2. So, saya sambung sini Saya sambung sini tau. So, sampai sini.
Jadi 9 per 2. X 2 tolak 1, soal bahagikan. Y 3 tolak 5. Kalau dalam ungkapan algebra, jawapan kamu tu jangan jadi perpuluhan. Kalau dapat perpuluhan, tukar je kepada pecahan tak wajar ni lah. Sebaiknya mesti kena dalam keadaan pecahan, tak perlu dalam perpuluhan. Kemudian, dia mati kat sini je lah, 9 per 2. Jadi, kita dapat 9 per 2 X. 2 tolak 1, 1. 3 tolak 5, negatif 2. Jadi, 9 per 2, kita tak payah tulis ni. Kuasa 1 ni, kita tulis X, Y, negatif 2. Masalahnya sekarang, kita ada negatif kat sini. Jadi macam yang kita tengok tadi, kalau dia negatif, jadi kedudukannya akan berada di bawah. So inilah jawapan terakhir. So yang ni jawapan ni tak habis lagi. Kena habis sampai sini. Barulah sempurna. Okay, itu je lah untuk tajuk ungkapan algebra, asas aritmetik, operasi darab, bahagi dan gabungan. Dan juga hukum dalam ungkapan algebra yang selalu belajar keliru. Sampai tingkatan 5 pun keliru lagi belajarnya. Jadi diharap latihan yang saya tunjukkan contoh ni memberi panduan untuk belajar faham, untuk jawab soalan lain. Bukan ini je lah dia punya latihan. Kamu kena cuba lagi buat latihan. Dan jangan lupalah like, share, subscribe video cikgu. Share dengan kawan-kawan supaya mereka pun boleh faham tajuk ni. Dan terima kasih kerana menonton video cikgu. Dan kita jumpa lagi dalam part yang seterusnya. Dan jangan lupa tau, follow cikgu. Bye.